Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dalam perancangan ataupun buat bicara lah untuk sepanjang Ramadan ni, Ramadan on the globe. Okey, jadi sedikit perubahan hari ini, kita bersama dengan Tuan Yaakob dan saya Ahmad Syafiq. Kami akan bercakap-cakap tentang Ramadan. Okey, jadi apa khabar Tuan Haji, Tuan Yaakob? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni dah kita masuk puasa yang ke-6, Ramadan yang ke-6, Alhamdulillah. Dan sepanjang Ramadan ni, daripada Ramadan yang pertama, kita dah berbual, mendapatkan pandangan dan berhubung dengan sahabat-sahabat dan juga saudara kita daripada seluruh dunia. Alhamdulillah. Dan hari ni Ramadan yang ke-6. Jadi macam mana Ramadan tahun ni Tuan Yaakob, Tuan Haji? Alhamdulillah, sejak Ramadan tahun lepas kita berada dalam suasana PKP. Mungkin di luar sana ada perubahan-perubahan sedikit oleh kerana adanya PKP, dan juga dari segi kita punya kemudahan untuk beribadah. Contohnya seperti pergi ke masjid, dia ada had. Masih lagi kita dikawal dan bilangan yang boleh pergi ke masjid adalah terhad. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana kita ni banyak sangat masjid yang ada di kawasan-kawasan kita, jadi tidak ada masalah untuk kita bersama-sama solat, untuk mengerjakan solat secara berjemaah di masjid. Cuma nak tak nak je kan. Di surau saya ni walaupun terhad, itu pun tak penuh. Jadi masih balik pada isu yang sama lah. Bukan isunya kawalan, tapi isunya kehendak dan kemahuan diri masing-masing lah. Secara umum lain-lain, mungkin kalau kata orang yang nak melihat bazar Ramadan, nampak macam berjalan biasa, cuma mungkin ada hadnya. Tapi mungkin di negeri tertentu macam Kelantan dengannya tidak dibenarkan oleh kerana kes yang meningkat. Lain-lain rasanya macam biasa je lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Tuan Haji, saya nak tanya berkenaan dengan Ramadan on the globe. Okey, kita dah 5 hari bersiaran dalam Facebook untuk Ramadan on the globe. Dan saya dengar pun nanti mungkin akan siaran-siaran ni pun akan disiarkan dalam YouTube juga nanti, insyaAllah. Jadi saya nak tanya Tuan Haji, macam mana Tuan Haji boleh tercetusnya idea nak menghasilkan Ramadan on the globe? Saya memang selama ni pun ada bercita-cita sebenarnya untuk kalau sekiranya diberi kesempatan untuk berkunjung ke negara-negara lain di masa Ramadan, untuk melihat sendiri penghayatan Ramadan di negara-negara luar. Tapi oleh kerana keadaan COVID ni, mungkin niat itu terpaksa dibatalkan lah. Dan saya pun terlintas namanya satu cara lain yang kita boleh dapat perkongsian yang sama, mungkin taklah sama dengan pergi sendiri, ialah dengan melalui perkongsian secara online. Dan saya telah cuba menghubungi kawan-kawan, kenalan-kenalan di luar negara, ramai yang very supportive dan bersedia untuk berkongsi lah. Mereka satu idea yang baik yang mungkin dirasa boleh dimanfaatkan secara bersama, insya-Allah. InsyaAllah. Okay Tuan Haji, misi awalnya Ramadan on the globe ni, Tuan Haji maklumkan, adalah untuk mendapatkan 30 orang saudara kita daripada seluruh dunia dalam masa 30 hari. Okay. Kalau boleh saya tanya, susah ke tak saya nak cari 30 orang, dan macam mana Tuan Haji dapatkan 30 orang? Jadi untuk makluman penonton semua, contoh hari ini sebenarnya saya telah ada temu janji dengan seorang ustaz yang berada di Mesir. Tapi oleh kerana kekangan tertentu, beliau tidak dapat bersama kita pada petang ini. Jadi itu contoh yang ad hoc lah, tiba-tiba terpaksa dibatalkan. Jadi itu antara cabaran-cabarannya. Dan ada juga yang kebanyakan yang lain saya terima ialah melalui kawan-kawan saya, kenalan-kenalan saya, seperti yang semalamnya bertahir pada UK tu, saya punya former classmate
Ada yang kawan-kawan terus kenalan semasa saya melawat negara-negara yang berkenaan, ataupun juga ada kawan-kawan kita sini yang memberi kontak-kontak yang kita akan hubungi, insya-Allah. Contohnya esok kita akan bersama dengan Brother Ahmad John dari Papua New Guinea. Jadi mungkin very interesting nak dengar di negara-negara yang kita kurang dengar tentang berita-berita tentang mereka. Jadi insya-Allah kita harap ianya satu perkongsian yang baik. Dia datang daripada seorang revert yang baru masuk Islam dan ada perkampungan saudara-saudara baru di sana, insya-Allah. Jadi ada juga yang kita hadapi, ada yang bersetuju untuk bersama saya, tapi oleh kerana kekangan dari segi security, oleh kerana negara-negara mereka menganggap security yang agak ketat, jadi saya tidak meneruskan hasrat saya lah. Seperti negara China dan Hong Kong, kita terpaksa batalkan sesi dengan mereka kerana kita melihat keselamatan lebih penting bagi mereka lah. Jadi negara-negara yang lain di Eropah tidak menjadi masalah besar untuk berkongsi. Tapi mungkin saya belum dapat salah satu negara pun daripada Amerika Selatan. Belum ada kontak lagi. Jadi kalau ada penonton yang ada kenalan daripada sana yang boleh saya hubungi, silakan maklum kepada saya. InsyaAllah saya cuba hubungi dan berkongsi. Dan insyaAllah minggu depan kita ada live dari Gaza, insyaAllah. Seorang saudara daripada Gaza, Palestin akan berkongsi dengan kita, insyaAllah. Kata silap saya pada hari Sabtu. Ada wakil dari Mekah, insyaAllah akan berkongsi. Jadi berbagai-bagai masyarakat kita akan dapat kongsi, insyaAllah. Cara live ni yang saya rasa boleh kita menaapkan sama. Mungkin kita tidak menyediakan ruang untuk bertanya. Mungkin saya ingat kalau kita boleh ada ruang bertanya di section mana-mana, kita ambil 1-2 soalan yang boleh diajukan untuk penonton. Mungkin kita boleh cuba raikan, insya-Allah. Jadi mungkin ia akan lebih menarik. Jadi itu saya rasa yang cabaran-cabaran itu tetap adalah yang terpaksa last minute, yang hubungi dah setuju tapi tak jawab. Lepas tu itu perkara biasalah. Itu terpaksa saya hadapi lah. Itu ya. Alhamdulillah. Saya pun dah tak sabarlah nak mengikuti sambil kita bulan-bulan puasa ni, nak mengikuti pandangan saudara-saudara kita Muslim yang lain daripada serata dunia, terutamanya daripada Palestin. Kalau tak silap saya, baru-baru ni dalam bulan Ramadan ni saudara kita di Palestin ada menerima tentangan lah daripada tentera Zionis, yang mana mereka kena ambil, kena potong elektrik, makanan iftar dirampas dan sebagainya. Jadi kita nak dengar penting sekali kita sebagai Muslim dekat Malaysia, kita menghargai dan kita sedar dengan apa yang berlaku dengan Muslim di luar sana. Okay? Jadi Alhamdulillah lah, dengan Tuan Haji pun mungkin ada pengalaman yang banyak dengan merantau di luar negara, dan Alhamdulillah ini mungkin membantulah Tuan Haji lah dalam menganjurkan rancangan Ramadan on the Globe ni pada tahun ni, insyaAllah. Baik Tuan Haji, soalan saja yang seterusnya. Setakat 5 hari yang berlalu dalam Ramadan, mungkin masih awal, tapi macam mana Tuan Haji melihat pattern Muslim di luar negara? Mungkin ada pattern yang Tuan Haji dapat kenal pasti yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kepada kita pada hari ini, insyaAllah. Selama 5 hari yang pertama ni, kita ke semua negara yang kita telah dapat perkongsian dah negara-negara yang mana Muslimnya minoriti. Hari pertama kita daripada Russia, yang kedua daripada Singapura, yang ketiga daripada Laos, Myanmar, dan satu lagi Myanmar. Bukan Myanmar, semalam kita daripada UK. UK dan last kali
Holland semalam. Holland, yes. Semuanya negara-negara bukan Islam lah, negara-negara yang majoritinya bukan Islam. Jadi satu pattern yang nampak lah dari segi keseluruhannya Muslim di sana tidak ada masalah untuk beribadah. Mengerjakan ibadah seharian, solat, berpuasa dan sebagainya, tidak ada satu isu besar. Tapi mungkin yang kita tengok, yang ada kita nampak isu ialah kelemahan pihak Muslim sendirilah, di mana kesatuannya kita nampak itu amat lemah. Contoh yang kita punya wakil daripada Laos menceritakan masalah perebutan kuasa di sana di antara Muslim nak jadi ketua, nak jadi champion, dan menyebabkan ada pertelagahan. Jadi tidak membantu umat-umat Islam di sana lah. Dan kita tengok di UK, walaupun dia negara yang besar dan maju, tapi di sana pun ada puasa berbeza. Permulaan puasa berbeza. Ada yang mulai Selasa, ada mulai Rabu. Jadi kadang-kadang untuk anak-anak dia akan jadi confused. Macam mana boleh berbeza kan? Dan ini mungkin tidak memberikan sesuatu yang sihat lah. Jadi kalau kita kita ingin merujuk pada firman Allah SWT dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu bersatu padu, berjemaah dan jangan berpecah belah. Itu mungkin agak sukar. Dan kita tengok itulah atas kelemahan yang besar yang menyebabkan negara Islam dijajah. Contohnya di Palestin lah. Kalau kita tengok di Middle East tu cukup ramai, cukup banyak negara-negara Islam, tapi agak sukar untuk melawan Israel yang kecil dan paksa menindas orang kata kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Palestin. Jadi itu isu yang nampaknya ketara lah. Kesatuan ummah tu amat sukar dibina sebenarnya. Jadi pesanan Allah SWT tu memang cukup tepat lah. Selalu mengingatkan kita tentang kesatuan. Jadi itu antara punca yang menyebabkan kekuatan kita telah orang kata dilonggarkan oleh kerana tidak adanya persefahaman, kebersamaan dalam kita mengamalkan Islam. Itu nampak yang obvious lah. Dari segi penghayatan, bahkan di negara-negara bukan Islam, mungkin fasiliti yang diberikan agak cukup baik. Kan, kita tengok masjid-masjid agak besar. Mungkin lebih besar daripada masjid di Malaysia ni, dengan bilangan Jumaat mungkin tidak seramai kita di Indonesia, tapi fasilitinya tidak ada masalah. Kalau mungkin daripada 5 hari sebelum ni, kalau kita nampak yang obvious ni adalah kesatuan kan. Macam mana pula pendapat Tuan Haji dengan kesatuan di Malaysia sendiri? Mungkin kita boleh letak apple to apple comparison kat Malaysia sendiri tu, macam mana dia punya kesatuan dia pada pendapat Tuan Haji sendirilah. Kalau Malaysia ni semua kita tahulah, kan kita dalam masyarakat kita ni memang kita tak perlu pergi jauh lah. Dalam satu taman pun sendiri orang kata tidak ada kesefahaman dan sebagainya. Walaupun of course masih ramai lagi yang memegang kesatuan, tapi ada sebilangan kecil dari masyarakat kita yang mungkin membawa idea yang kurang disenangi oleh orang lain dan tidak berpandukan ajaran Allah SWT ni, dia akan melencong sedikit lah. Tambahan pula kita ni campur dengan parti politik. Contohnya parti politik yang diterajui oleh orang Islam, berapa bilangannya? Banyak parti yang jadi parti ini telah juga memainkan peranan untuk memecah belahkan. Apabila persefahaman tidak ada, pendirian parti mereka berbeza, of course lah dari segi approach mereka juga kemungkinannya berbeza. Walaupun segi amalannya mungkin adalah sedikit banyak kesamaan, tapi mereka mungkin mementingkan kekitaan mereka tu, menyebabkan ada punya perbezaan penghayatan tu. Cukup. Itulah saya punya harapan pun, walaupun mungkin kita berbeza dari segi pandangan, dari segi
penghayatan ataupun pegangan ideologi kita sendiri, tapi sebagai Muslim kita masih lagi menghadap Tuhan yang sama, kita masih lagi menghadap kiblat yang sama dan mengikut junjungan besar Nabi Muhammad yang sama. InsyaAllah mungkin kesatuan di negara kita pun dan umumnya di seluruh dunia umat Islam akan menjadi lebih kuatlah, insyaAllah. Baik Tuan Haji, soalan yang terakhir daripada saya. Apa yang penonton boleh expect untuk 25 hari yang akan datang dalam Ramadan on the Globe? Jadi mungkin 5 hari pertama lepas kita banyak konsentrasi pada negara-negara yang majoriti bukan Islam. Jadi insyaAllah di depan hari itu kita ada juga daripada perkongsian daripada negara-negara yang majoritinya Islam, seperti saya sebut tadi, daripada Mekah, daripada Turki, daripada Palestin, daripada jiran kita Indonesia dan sebagainya. Jadi insyaAllah mungkin kita boleh lihat segi perbezaan penghayatan di mana majoriti Muslim mungkin dia ada certain pattern yang mereka telah lama mengamalkannya dan berbeza dengan mungkin orang-orang yang baru atau negara-negara baru yang tidak ramai Islamnya. Mungkin dia ada sedikit sebanyak perbezaan yang kita boleh kongsikan, yang kita tengok. Selebih daripada itu, kita tengok juga dunia hari ini telah agak maju. Dia teknologi telah mainkan peranan penting dalam menghubungi antara benua dan antara negara. Jadi ini juga mungkin memberikan keluasan dari segi idea, pandangan, pengetahuan. Jadi mungkin penghayatan Islam yang lebih baik, yang lebih menepati Islam tu, dia akan lebih dihayati di seluruh dunia lah, insyaAllah. Jadi kita harap perkongsian nanti memberikan kita aspek-aspek ini, melihat bagaimana kalau kiranya penghayatan yang mereka ni dapat kita contohi, mungkin ada usaha-usaha yang mereka buat tu lebih baik daripada apa yang kita buat, kan? Jadi saya rasa kalau tidak, contohnya ada yang saya tunjuk tentang community service yang telah ditunjukkan di UK. Semalam kita sempat sepintas lalu, 2 hari lepas, sepintas lalu tentang pihak masjid di Liverpool telah mendapat pengiktirafan daripada polis tentang kerjasama ataupun kerja komuniti yang telah dibuat kepada masyarakat mereka. Mungkin di sini tak pernah berlaku, kan? Tidak ada pengiktirafan sedemikian. Jadi kerjasama antara masjid dengan publik, dengan masyarakat tu tidak nampak begitu ketara. Jadi ini mungkin peranan yang belum kita teroki lebih baik. Hari ini contoh yang kita lihat di Singapura, orang-orang bukan Islam boleh datang ke masjid, boleh dibenarkan beriftar, dan dia ada jemputan khas pun untuk orang bukan Islam bersama dengan masyarakat Muslim berbuka. Sini kalau kita buat atau cara demikian di seluruh masjid kita, mungkin ada akan di setengah-tengah tempat mungkin dipandang serong, ada setengah tempat dia boleh terima, ada setengah tempat belum boleh menerima idea orang bukan Islam datang berkongsi makan di masjid di bulan Ramadan. Yang ini juga satu peluang untuk orang kata menghidupkan, memberikan peluang kepada mereka mengenali Islam dengan lebih dekat, dan mungkin dia akan tengok betapa bagusnya Islam ni jika dipraktikkan. Jadi ini benda-benda yang mungkin kita boleh contohi daripada mereka yang telah melakukannya dan kita buat bagi negara kita, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita dah sampai ke penghujung untuk sesi hari ini. Okay, minta maaf sebab hari ini kita mula awal pada pukul 1:30 hari sebab ada kekangan sikit. Jadi insyaAllah esok bersama lagi dalam rancangan Ramadan on the Globe pada pukul 6 petang, insyaAllah. Dan kepada semua penonton, jangan lupa untuk share. Kalau ada soalan nak join sekali komen, kita boleh sama-sama interaksi dengan Tuan Haji Tuan Yaakob dan juga tetamu-tetamu jemputan kita pada setiap hari daripada seluruh dunia, daripada pelbagai negara. Jadi jangan lepaskan peluang pada yang baru mendengar, baru berjumpa dengan live ni, boleh klik ada hashtag Ramadan on the Globe di Facebook dan anda boleh
tonton semula daripada Ramadan pertama sehingga Ramadan yang kelima yang latest, ataupun boleh melawati laman Facebook Tuan Yaakob di Facebook untuk mengikuti rakaman-rakaman perkongsian daripada saudara-saudara kita, rakan-rakan Muslim kita di seluruh dunia. Baik, saya kira itu sahaja untuk sesi hari ini. Jadi ada apa-apa last word daripada Tuan Haji? Rasa itu sajalah. Cuma kita sekali lagi nak minta maaf tentang perubahan waktu pada hari ini oleh kerana sebab-sebab tertentu yang terpaksa kami lakukan. Jadi tidak ada announcement yang lebih awal sepertinya semalam kerana kita baru membuat perubahan ini pada pagi ini untuk kalau tidak kita tak dapat bersiaran langsung. Jadi maaf sekali lagi pada saya. InsyaAllah esok kita akan balik kepada waktu asal pukul 6 petang. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.